إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال حجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Muka surah 4 kalau kita ada tu muka surah 4. Bagi 4 daripada bawah. 1, 2, 3, 4. Nak ambil di mana hari tu berhenti tu tidak stesen tu berhenti. Tak dapat stesen dia tu berhenti tengah jalan, lepas tu lama tinggal. Apa kerah terus keretanya. Nak ambil di mana tu? Fa innal 'abda dha'ifun. Baik, ambil situlah. Ambil pada katanya fa innal 'abda dha'ifun waz zamanu sahbun wa amrud dini mutaraji'un wal farahu qalilun wasyughlu katsirun wal umru qasirun wa fil 'amali taqsirun. Kalau di dalam kitab tunya mana nak ambil mana ni? Maka tiba-tiba ialah jalan nak ibadah tu jalan yang sangat susah dan sabil yang sangat payah. Banyak bukitnya yang sangat payah naik. Lagi masyakkahnya jauh, perjalanan amat besar kebinasaannya. Banyak yang menegahkan dia dan yang membimbangkan dia. Lagi tersembunyi yang membinasakan dia dan yang memutuskan dia ibadat. Lagi banyak seteru dan perampas, sedikit yang menolong agar dia dan yang mengikatnya. Demikian adanya tak dapat tiada, kerana bahawasanya ialah jalan syurga. Maka jadilah demikian itu membenarkan bagi barang yang disebut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu bukan muka surat 4, muka surat 5 dah kita. Muka surat 5 dah kita. Muka surat 5 tu. Cuba tengok muka surat 5. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jannata haznun bi rubwatin
Ala wa innan nara sahlun bi syahwatin. Jumpa tak? Ada dah. Situ dah kita. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala jaga-jaga, ingat-ingat. Ala jaga-jaga, ingat-ingat. Wa innal jannata haznun bi rubwatin. Bahawasanya bermula syurga itu duka cita dengan berpanjang-panjangan. Ala dan jaga-jaga, ingat-ingat, ketahui olehmu. Wa innan nara sahlun bi syahwatin. Bahawasanya neraka itu sahlun, mudah dengan mengikut segala keinginan. Dengan keinginan makna dengan mengikut segala keinginan. Itu. Artinya syurga, jalan yang kita nak tempuh tu memang di dunia ni duka cita dengan berpanjangan. Apa? Yang ni bukan senang lah. Tu nak melalui jalan nak ke syurga tu bukan mudah. Karena sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, maka mempermudahlah oleh Allah Ta'ala akan jalan seorang hamba tadi itu menuju ke syurga. Lepas tu cuba tengok. Jalan yang menuntut ke ilmu, jalan seorang mengambil jalan tu untuk menuntut ilmu, banyak mana orang ikut dengan jalan orang yang tidak nak menuntut ilmu. Macam kita ni kuliah maghrib, tu ramai mana hak ada di surau ni dengan hak ada di pavilion. Cuba kira boleh jawab pandai tak? Tengok. Artinya payah situ tu kerana apa? Kerana bercanggah dengan syahwat nafsu. Maka kerana tu di sana perlunya mujahadah dia panggil. Mujahadah tu artinya melawankan akan syahwat nafsu kita, keinginan kita. Tu kalau nak kiranya mari ke surau ni tak ada kena bayar apa masuk dalam surau ni, tak ada ni. Kena ada bayaran masuk. Tak ada ada ni, free je. Pakai aircon sejuk macam di pavilion juga. Tak ada ni. Kalau habis duit pun RM1 RM2 je sedekah ke surau, derma ke surau. Tapi tak ramah. Nak ramah mana macam ni ya. Tak habis putus jari bila. Habis tak putus jari kalau bila pok kita ni. Tak habis. Ada berapa gerak ya? Tapi kalau tepat hak jamu nafsu, hak nafsu setuju, hak tu ramah sungguh. Kalau tidak tepat maksiat pun kita kata tepat yang tidak ada manfaat pada agama. Mana? Tengok bola, mana tengok bola. Penuh, berebut. Zuhur mari dah. Tunggulah studio. Takut tak boleh tempat si duduk. Tengok. Maka kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ala wa innal jannata haznun bi rubwatin. Ingat-ingat, jaga-jagalah, ketahuilah olehmu, wa innal jannata haznun bi rubwatin. Bahawasanya bermula syurga itu ialah duka cita dengan berpanjangan. Apa duka cita sini? Dengan makna susah. Sa'bun syakun 'ala nafsi. Itu maksud. Penat, susah di atas nafsu. Itu makna haznun birubwatin. Apa? Sa'bun syakun 'ala nafsi. Mana mempenat, menyusahkan di atas nafsu. Siapa ya nak mari surau ni tu? Balik-balik. Tak balik lagi hijab jabat dia ni. Mari duduk, dengar dulu. Kalau boleh kat balik tidur. Menuju terik. Relax dia ni. Ada lawai juga. Mari juga dengar. Itu dia panggil apa tu? Jalan ke syurga lah gitu. Tu mula-mula tu rasa payah lah. Lama-kelamaan. Bila dah orang panggil lekat tabiat, dia panggil warid. Maka tak boleh nak tinggal. Sedap dah. Ala jaga-jaga, ingat-ingat, ketahui olehmu, wa innan nara, bahawasanya bermula neraka itu
sahlun bi syahwatin, ialah jalan yang mudah. Sahlun ay sahlun ala nafsi. Mudah di atas nafsu. Kenapa mudah? Limuwafaqatihi li syahwatiha. Karena muafakat dengan keinginan nafsu. Nafsu pun nak gitu. Oh, sudah molek dah. Jadi senang. Mudah. Tak ada payah apa. Relax ni. Setuju selalu. Gini walau pergi. Selalu dah. Dia pergi kuliah. Dah pergi dulu dah pergi dulu. Kau lagi lah. Bila? Nanti insya-Allah nanti. Ada yang tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda tu bukan hamba ya. Habis. Summa kemudian ma'azalika serta yang demikian itu. Tu serta mana? Serta yang telah kami sebut sebelum pada ni, bahawasanya jalan ibadat ni sangat susah, panjang, payah, banyak halangan, sedikit teman, macam-macam dah disebut sebelum ni kan. Summa ma'adzalika, kemudian serta demikian itu, serta demikian yang telah kami sebut dah sebelum ni, bahawasanya jalan ibadah, jalan nak menuju seseorang hamba tu benar-benar menjadi hamba kepada Allah Ta'ala tu susah, panjang, banyak halangan, sedikit teman, sedikit penolong, banyak yang merompak di tengah jalan, banyak pencuri-pencurinya, banyak halangannya, banyak seteru itu. Serta dengan demikian lagu tu fa innal abda, sesungguhnya hamba tu pula dhaifun, lemah. Tu dahlah perjalanan panjang, banyak halangan, banyak roblok, banyak uqubat, banyak halangan-halangan, sedikit je teman. Tu orang nak pergi sekali dengan kita jadi hamba pada Allah Ta'ala tu, bukan duk semua. Ramai nak jadi hamba pakak, hamba jawatan, hamba Perdana Menteri. Itu je orang panggil berebut kepada apa tujuan hidup dia. Kalau berebut tu, itulah hamba dia. Tu dia jadi hamba tu. Hidup dia nak jadi Perdana Menteri. Jak dulu Pangla ni. Jadi hamba Perdana Menteri. Jadi hamba Perdana Menteri. Tu ramai lah teman. Ramai lah orang pakak mari, orang pakak likung, orang pakak sanjung. Kenapa? Karena hak dunia ni. Cuba kalau orang panggil perjalanan nak jadi hamba pada Allah, ramai dah orang nak bersaing. Ramai dah orang nak bersahabat. Orang nak berkawan, orang nak sokong, bagi sokongan tak ada. Tu larang ada pula. Orang nak pergi mengaji pondok tak? Mengaji apa pondok? Tak ada CJ tu. Tu nak makan apa saya tengok. Hak larang tu banyak pula. Musuh seteru tengah jalan tu banyak pula. Halangan banyak pula. Padahal hamba tu pula fa innal abda dhaifun. Maka bahawasanya bermula hamba itu amat lemah, amat dhaif. Apa tak? Cuba deh. Wa zamanu sa'bun, dan bermula zaman, masa itu pula sa'bun, susah. Zaman payah. Zaman ni bukan semakin molek, semakin tak molek, semakin sa'bun, semakin susah. Semakin banyak fitnah. Semakin kurang ulama-ulama, semakin banyak khutbah, semakin banyak dajjal-dajjal kecil sebelum nak lahir dajjal besar tu. Sini. Tu macam-macam lah, di tengah jalan tu. Waz zamanu sa'bun, dan bermula zaman, masa yang kita duduk ni sa'bun, susah, payah. Wa amrud dini, dan bermula pekerjaan agama tu pula. Hijau agama ni pula mutarajiun, pergi datang, pergi mari. Mutarajiun mana pergi mari. Tu hijau agama ni tiap-tiap hari gitu. Tak putus pergi mari. Kita semaya isyak dah bah ni. Esok tak kena semaya pula dah isyak. Kena semaya pula, pergi mari pula. Semaya dah maghrib tadi, esok nak semaya pula maghrib. Semaya subuh dah pagi tadi. Pagi esok nak semaya subuh pula. Hijau agama tu mutarajiun, pergi mari. Tu pergi datang kalau kita sebut. Cuba tak? Hari-hari tu ada semua hijau agama. Tu. Bukan buat hari ni sehari esok tak ada lah. Dah.
Hari ni buat, esok pun kena buat, lusa pun kena buat, tolak pun kena buat. Hijau agama tiap-tiap masa, tiap-tiap ketika, tiap hari. Bila? Siapa mati? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadat olehmu akan Tuhanmu sehingga kamu tu didatangi kematian. Yakin sini makna mati. Bukan yakin makna yakin bulak kata-kata dalam hati dalam ilmu akidah tu bukan. Yakin tu dengan makna mati. Jadi hijau agama tu pergi mari siapa mati? Siapa mati baru tak semaya dak tu ni. Baru tak kena puasa. Dah. Tu puasa dah Ramadan tak lepas kalau tahun ni jumpa bulan Ramadan kena puasa pula. Tak boleh kata kawan puasa dah bulan tahun lepas. Tahun lepas Ramadan kawan puasa dah. Tahun ni padan aku. Tak boleh. Wal amrud dini, dan bermula pekerjaan agama itu mutaraji'un, pergi datang, pergi mari. Duk ulai kelik, ulai homo. Tiap-tiap hari ada, tiap-tiap masa, tiap-tiap ketika, tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan. Ada semua. Wal faraghu qalilun. Padahal masa lapang. Faragh tu makna masa lapang tu. Dalam kitab tu tak ada. Kena tambah tu. Dalam nuskah Arab tu ada. Wal faraghu. Dan bermula masa lapang. Wal faraghu tu makna kelapangan, masa rehat. Masa tak ada apa-apa kerja. Itu makna faragh. Wal faraghu ay minasyawaghili. Dan bermula masa rehat, masa lapang daripada masa sibuk tu qalilun. Sedikit. Banyak sibuk semua dah ni. Mana tak je nampak dah mula ni. Allah sibuk sungguhlah kawan. Tu sana sini hijau ke apa semua. Banyak. Pagi hijau ke gaji, malam hijau nega pula. Kenapa? Banyak hijau kawan ni. Tengok. Wal faraghu qalilun. Ai wal faraghu minasyawaghili, dan bermula masa luang, masa lapang daripada masa sibuk itu qalilun, sedikit. Wasyughlu, padahal bermula pekerjaan, kesibukan. Syughlu tu makna kesibukan, pekerjaan. Itu ada dalam kitab tu. Dan pekerjaan. Ada tu. Nampak tak? Wasyughlu, dan bermula pekerjaan kasirun, banyak. Hijau banyak. Mari kisah kau. Tak sudah ajar kawan kau banyak hijau. Kawan ribut. Banyak hijau ni. Itu. Wasyughlu kasirun. Dan padahal bermula pekerjaan kasirun, banyak. Banyak sungguh dah hijau. Tak ada nak jemaah. Tak ada nak mendengar. Tak ada nak mengaji. Tak ada nak cara anak bini hak agama. Tak ada. Cara hal duit semua. Kita hamba rakyat. Sini. Orang atas pula. Bagi orang politiku pula. Jawatan. Kuasa. Menteri. Sebab tu, orang politik ni tak ada benda hak jelas. Setiap daripada perbuatan dia tak ada benda hak jelas. Sebab tu kita tu tak boleh nak taksub pada parti politik tu, tak boleh. Jadi hijau bodoh lah kita tak taksub ke parti politik. Sebab apa? Hijau dia tak jelas. Melainkan je hak jelas. Mana? Nak kuasa. Memang dah. Kalau buat parti tak si kuasa tu hijau bodoh. Baik buat pertubuhan peladai memang. Buat parti tentu nak kuasa dah ni. Kalau buat parti kita tak si kuasa, kita buat saya saja je. Dah ni. Tu saya saja nak duduk saja, puas-puas duduk saja, banyak masa sikit buat parti. Bodoh itu. Orang buat parti tu memang nak kuasa. Maka politikus tu memang tidak ada hak jelas daripada setiap tindak tanduk dia, melainkan nak kuasa. Hak tu sajalah. Maka sebab tu kita tu kalau tak masuk ke parti politik tu jadi kau bodoh. Anak arah-arah lagi kena ayat jelas-jelas lah ni. Jadi kau bodoh. Apa? Kau tak masuk ke parti? Hari ni baloh, sepak, ninja, katok. Lama baik pula. Cium, dakak, peluk, tokok. Itu tu. Pahal tak tokok Orang Sya'ala tak pahal tokok. Tokok tu mana cium tu lah. Romeng. Itu. Baik molek-molek. Bawa baik molek. Balah pula. Sepak, katok, ninja. Kalau boleh nak mampu, nak semelih tu. Bawa tak ada nak semelih dah sikit. Baik pula. Akak cium, dakak, rapat. Lagu tu.
Agak kita kalau orang duduk duk koor dengan parti tu kan jadi gila. Menitik air mata jadi gila, jadi pening ni. Sebab tu baik Kelantan itu orang ada jumpa dengan orang masjid lah. Tanya lagu mana lah ni wajib? Allah, gila berasa dak tu ni. Apa gila wajib? Dulu baloh, lo ni baik molek. Pening kita jadi. Kata tak usah pening. Apa tak lagi nak jadi gila. Dak tu ni pening pun jangan. Apa dia kata? Bapa jangan pening. Sebab setiap tindak tanduk orang politik tu tak ada benda lain. Hak jelasnya nak kuasa. Tu lah. Nak kuasa sah. Orang dulu balas berat dulu. Ni lewat, ni sumbak buah masuk lah jara. Nanti ni. Berat. Dulu. Rakyat semua pakat duk beripung. Nanti ni. Siapa bodoh? Orang tu bodoh. Nanti ni. Hak bodoh tu, hak lepas tu baik molek. Baik pada makna. Baik pada makna. Tu tengok. Tu maka sebab tu kita tu tak payah duduk taat setia walak kepada parti-parti politikus. Kita tu sepatutnya jadi warga negara Malaysia tu kena walak kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong Duli Yang Maha Mulia. Raja-raja Melayu, perlembagaan negara. Tu ideologi negara, rukun negara. Mana antara rukun negaranya? Kesetiaan kepada raja dan negara. Walak, kita kena jadi walaun kepada raja dan negara. Gitu. Bukan malaun. Walaun kepada raja dan negara. Itu baru betul-betul rakyat Malaysia. Kalau tidak, kesetiaan kepada raja dan negara, berambus daripada Malaysia. Kenapa? Karena tidak sah nak jadi rakyat Malaysia. Tak sah. Tak ada rukun. Rukun negara tak ada. Tak ada rukun negara, sah jadi warga negara. Tak sah. Semaya tak rokok, tak sujud. Tak baca. Sah agak-agak semaya. Sah agak-agak semaya. Tak semaya bang itu. Orang nampak duduk. Nerak tu. Semaya dah kata. Semaya apa lagu tu? Tak ada rukun semaya. Rukun tu maya tawaqqafu sihatu syai. Perkara yang mesti kena ada dia baru sah semaya tadi. Sama je kan? Rukun negara mana kena ada rukun negara baru sah dia tu berwarga negara. Kalau tak ada rukun negara, tak sah dia berwarga negara. Boleh berambus keluar daripada negara. Itu. Tu. Baik. Maka sebab tu bila dah jadi Pertua Agong putus lagu tu, sama'an wa ta'ah, sami'na wa ata'ah, na ta'ah lah kita. Bukan perkara maksiat. Betul dengan keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, betul dengan undang-undang. Bukan pintu belakang, pintu tepi, pintu tidak. Pintu depan molek-molek tak ada apa. Kena dengar dan ta'ah. Itu. Maka kita kena berjaga-jagalah dengan politikus. Sebab politikus tu dia bermain senantiasa. Dia takut momentum politik tu sejuk. Senantiasa dia hidup. Tak kira siapa-siapa mengata pun dia hidup. Dia provok. Ini pintu belakang apa? Pintu depan. Jadi Pertua Agong berkenan. Maka kita tu wajib kena hormat, kena membesar, kena mengagungkan sultan. Bukan hanya kerana budaya Melayu dah. Karena perintah Nabi SAW. Azimu sultanakum waqiru sultanakum fa inna sultana zillullah wa zilluhu fil ardi in kana adlan. Hormati olehmu akan sultan kamu. Beragung olehmu akan sultan kamu. Azimu sultan. Agungkanlah oleh kamu akan sultan kamu. Nabi suruh. Kalau kita duduk yang di Pertua Agong tak betul, tak kena, meresi, jahatlah kita tu. Kerana dia pilih tu bagus dah. Dia panggil 222 ekor tu ngadak seko-seko. Yang main ngadak seko-seko. Tanya seko-seko. Tak cukup 222 ekor, dia panggil pula. Ketua bagi 222 ekor. Tanya pula ada tengok. Cuma. Itu. Baik. Awan lagi politik pula ni. Wasyughlu kasirun, dan bermula pekerjaan tu kasirun, banyak. Kerja banyak sungguh lah. Tak ada kita nak berehat lah ni. Tu.
Wal umru qasirun, padahal bermula umurnya pendek. Umur tu dalam kitab sebut singkat. Nah, singkat tu nak pendek lah. Wal umru qasirun, padahal bermula umur kita manusia ni qasirun, pendek. Pendek ya. Nah, apa paling panjang lah ni bekas Perdana Menteri. Nah, bekas Perdana Menteri ke apa? Ke 4 dengan ke 7. Mana? 95 tahun. Ada ni. Dia setakat ni panjangnya. Panjang jadi mengetah panjang. Mana? Paling panjang sekali 22 tahun, paling pendek sekali 22 bulan. Pandai. Kena sungguh. Pahak kita ni tak ada lah. Nak lebih kurang daripada dia tu kan ada lah. 50, 40, 60, 70. Mati dah. Wala umru qasirun, padahal bermula umur kita tu pendek, tak panjang kita umur. Lagu mana agak-agak kita ni nak jadi hamba pada Allah Ta'ala. Itu cerita nak kisah sininya. Betul benar tak kita ni mencapai maksud tujuan kita hidup. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak aku jadikan akan jin dan manusia illa, melainkan hikmah aku jadikan jin manusia tu liya'budun, supaya ibadat mereka itu apa? Liya'rifunani wa ya'budunani, supaya mereka itu mengenal akan aku dan menjadi hamba hanya kepada aku. Tidak hamba pada benda lain, tidak hamba kepada harta, tidak hamba pada pangkat, tidak hamba pada sesama hamba, pada nafsu dia, tidak. Itu. Jadi sebab tu kitab Minhajul Abidin ni kitab yang paling akhir sekali Imam Ghazali karang ni. Lepas dia karang kitab Minhajul Abidin tu wafat dia. Tu dah sangat elok. Kenapa? Karena memanglah kita ni Allah Ta'ala jadi tu supaya kita jadi hamba pada Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidak Allah Ta'ala minta kita tu rezeki makanan, tidak. Allah tak minta kita rezeki makanan. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidak Allah Ta'ala mintakan mereka itu manusia itu rezeki, dan tidak Allah Ta'ala mintakan mereka itu manusia itu makanan. Tu innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bahkan Allah Ta'ala yang bagi rezeki pada kita. Tapi kita tu sehari-hari duk bimbang ke rezeki kita. Duk bimbang tak boleh makan, tak boleh minum, melarat, jadi orang yang geladangan, tidak yakin dengan janji rezeki daripada Allah Ta'ala. Nak hantar anak mengaji ke agama, mengaji ke pondok pun, sesok makan apa, tak ada CJ, sesok jadi orang kau jadi tulang saja ke, duduk fikir lagu tu, bahaya tu. Orang panggil syok dengan janji rezeki daripada Allah Ta'ala. Itu setengah daripada min asbabir riddah, setengah daripada sebab murtad manusia dengan tidak sedarnya ialah syok dengan janji rezeki daripada Allah Ta'ala. Pada Allah Ta'ala tu janji siap dah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu pun yang melata di atas permukaan bumi ini melainkan atas Allah Ta'ala sudah siap bagi mereka itu rezeki. Siap dah rezeki. Tengok. Tu tiba-tiba kitanya berbimbangkan benda Allah Ta'ala sudah jamin berbanding dengan apa yang Allah Ta'ala perintah kita buat dan perintah kita tinggal, yang sedangkan akhir jatuh kita itu tidak dijamin. Tidak dijamin. Tu. Kalau dijaminnya apa? Kalau dia bertakwa. Wal aqibatu lit taqwa. Balasan syurga yang baik itu untuk orang yang bertakwa. Tapi bagaimana nak dapat? Mestilah kena yakin dengan janji rezeki daripada Allah Ta'ala. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Al-Quran sebut. Wa'mur ahlaka bis-salah. Suruhlah olehmu akan keluarga kamu dengan sembahyang. Suruh dengan sembahyang ni bukan maya. Senang lagu tu bukan gitu. Wa'mur ahlaka bis-salati. Suruh olehmu akan keluarga kamu dengan sembahyang tu artinya apa? Ajar olehmu akan mereka tu faham hukum hakam sembahyang. Bagaimana kalau perempuannya? Mesti dia kena belajar. Bak haid, bak nifah, istihadah, darah fasad. Kena belajar tu.
Tu begitu juga kena mengaji kitab taharah, kena tahu air musta'ma, air mutlaq, air mutanajjih, kena tahu najih mukhaffafah, mutawassithah, mughallazah, kena tahu ba istinja. Tu kenapa? Karena syarat sah sembahyang salah satunya suci badan, suci pakaian, suci tempat daripada najis yang tiada dimaafkan. Bagaimana kalau tak belajar nak tahu? Tak tahu dah tu ni. Tu tahi cicak ke semayang. Ya betul semayang. Mana boleh gitu? Jadi wa'mur ahlaka bisalah tu maknanya hatta olehmu anakmu ngaji pondok. Gitu. Itu. Tu. Kenapa? Bukan atau maya-maya gitu dah. Karena semaya itu apa? As-salatu imaduddin. Bermula semaya itu tiang seri bagi agama. Faman aqamaha faqad aqamadi. Barang siapa yang mendiri kakak semaya. Apa arti mendiri? Ya'ti biha ala wajhil ma'muri bih. Mana mendatangkan semaya itu mengikut apa hak Tuhan Taala suruh, perintah. Bagaimana Tuhan perintah? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya supaya itu mencegahkan daripada musalli dari mengerjakan dosa fahsyak, dosa kemaluan, wal munkar, dosa-dosa besar kabair, umum dosa kabair, dosa besar. Bagaimana yang nak tahu hak mana dosa fahsyak, yang mana dosa munkar kalau dia tak belajar? Dia nak tahu di mana? Maka tu hak dalam Quran sebut tu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin. Celakalah atau neraka lah kata setengah ulama. Wail tu satu wadi dalam neraka, satu lembah dalam neraka. Fawailul lil musallin. Neraka lah bagi orang semaya. Neraka orang semaya, tak semaya dah. Kena sambung lagi. Allazina hum, yang bermula mereka itu orang yang sembahyang yang dapat neraka tadi tu an salatihim, daripada sembahyang mereka itu sahuna, lupa mereka itu. Bukan lupa dalam sembahyang, bukan. Tuhan kata fi salatihim. Kalau fi salatihim apa gerah lah kita, memang lupa semua. Allahu akbar, nasi kabul dah. Allahu akbar. Nanti ni tu kabu nako nanti ni. Dia ingat habis. Nasi dagang ingat habis, wudu tak wudu, poyok tak poyok, habisnya ingatlah ke Allahu akbar. Kalau fi salatihim, mujurnya Allah Taala tak kata fi salatihim. Fi salatihim yang kita. Memang hari-hari duduk lupa semua. Lepas tu dia kata mana? An salatihim, daripada sembahyang. Artinya banyak arti tu dalam tafsir mufassirnya banyak ulama ada tafsir. Salah satunya dia lupa daripada sembahyang, artinya dia sembahyang lewat-lewat. Dekat-dekat nak habis waktu, sembahyang zuhur lagi ni, tu mana? Itu lupa daripada sembahyang. Ada lagi ulama tafsir lupa daripada sembahyang tu, dia lupa dia tu seorang yang sembahyang. Tubik surah apa ni mengopak sembuh tak gigi atas muka orang. Lupa dia tak duduk semaya ni. Ada orang ada orang semaya duduk mengopak dah. Allahu akbar. Gerak tu imam ni. Geruk tu imam ada gitu. Tak ada. Tak boleh cakap selain daripada kalamullah. Itu ni. Tu kita ditarbiyah dalam semaya tu kan. Sami'na wa ata'na sama'an wa ta'ah. Mana tu imam rokok, bagi kita rokok. Bukan tu imam rokok kita sujud selalu dah. Tu ditarbiyah lagi tu. Bila tu ubik maya tak boleh jadi tu. Jadi pelik ni. Lupa dia tu seorang yang sembahyang. Macam di Arak tu lah, di Iraq. Semaya Jumaat sekali di masjid. Sudah semaya Jumaat pukul 2 pisah. Orang ni duduk sebelah ni, orang tu pegang tembok. Dung. Peras darah dia panggil. Itu dia panggil apa tu? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa? Dia lupa saat dia sembahyang Jumaat ramai-ramai. Tapi sudah sembahyang Jumaat, ni pergi kubur tu, di kubur tu. Nembok, dum pegang. Padahal
kita sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam itu dosa fasik. Bunuh orang Islam itu dosa pukul-pukul. Nah, dia lupa tu. Dosa kabair, dosa besar bunuh orang Islam. Nah, dia lupa dia tu orang Islam. Mana? Al-muslimun man salimal muslimu min lisani wa yadih. Orang Islam tu orang Islam lain selamat daripada bahaya lidah dia tangan dia. Ini bukan setakat lidah dengan tangan-tangan pikul bedil lepas bom. Nah, mati orang Islam. Hancur negeri orang Islam. Sama-sama Islam. Tengok. Itu apa tu? An solatihim sahu. Dia lupa dia tu orang semaya. Kalau dia ingat dia tu orang semaya, maka dia akan ingat inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tengok. Tu. Apa bagaimana tu nak erti tu kalau tak mengaji? Tak ada. Sebab itulah ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga olehmu diri kamu dan keluarga kamu daripada kena bakaran api neraka. Tu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, faqihuhum fiddi. Beri faham mereka itu keluarga kamu akan agama, hukum hakam agama. Nah, arti nak beri faham agama ni bukan dengan ceramah, nah, dengan tazkirah 3 minit lalu tiu. Hadis itu tak faqih pada agama tu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Taala menghendaki akan seorang tu kebajikan yang banyak, maka diberi faqih pada agama, beri faham pada agama. Artinya wa'mur ahlaka bis-shalah, perintah suruhlah olehmu akan keluarga kamu dengan sembahyang di mana? Atap pondok, di mana? Atap ngaji wibah agama. Nah, wastabir 'alaiha, sabar di atas perintah Allah Taala tadi. Biarlah orang nak kata ke mana anak kita tu, nah, sesok berat kepala pada tubuh. Apa? Makan kurang. Ada. Nah, cuba kita tengok pon nak ambo, budak bucik-bucik saja dulu. Nah. Tengok muda ya bucik setara mana. Nah, tu semua tu tuduhan tanpa bukti lah kata ni. Tu. Tuan suruh sabar. Wastabir 'alaiha, sabar olehmu atas perintah Allah Taala. Nahnu narzuquka. Kami widui kamu. Kami rezeki kamu. Nah, bukan sijimu. Bukan kelayakanmu, tidak. Nah, ramai mana orang SPM lulu cemerlang tapi nah miskin, apa kena ada dia? Ada. Ramai mana orang tak ada SPM je tahu dia. Ada. Kalau bak duit, bak rezeki, tak sudah fikir banyaklah. Nah, Tuhan siap dah. Sama ada itu rezeki mamluk ke, atau rezeki mau'ud ke, atau rezeki maksum ke, siap Allah Taala tu siap dah. Tapi syurga neraka kita hak tu, nah, Tuhan suruh kita usaha walaupun Allah Taala sudah tentu dah, tapi Tuhan suruh kita usaha. Nah, tu wal aqibatu littaqwa. Syurgalah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Wal umru qasirun, padahal bermula umurnya kitanya pendek. Wa fil amali, dan pada amal kebajikan kita. Nah, dan pada mengerjakan amal, lagi tak sebut, dan pada mengerjakan amal. Wa fil amali, dan pada mengerjakan amal, taksirun, cuai kita. Nah, kalau semaya serah tehos nafas. Nah, rokok sujud tak ada dah, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal a'la 3 kali. Nah, 3 kali. Sekali, enggak pun subhanallah gitu. Ada apa? Senyap. Cukup dah tamat ninah tu. Allah sami Allah. Nanti ni. Nah, cuai kita semaya. Nah, kita ibadat cuai. Wa fil amali taksirun. Padahal pada mengerjakan amalnya cuai. Banyak orang panggil kekurangan. Nah, kalau sedekah hak tak nampak dalam TV kak, RM1 bagi 2, 50 sen. Nah, kalau deremah wartawan mari ambil gambar interview ni, juta lalu lah. Replika cek pun besar gajah lalu lah. Nanti ni, tengok cuai kita. Tengok. Wan naqidu, dan orang yang nakid. Orang nakid ni orang yang teliti. Wan naqidu ay ar-raqibu. Mana orang yang apa nak sebut sini? Artinya sini raqib atik dah ni. Nah.
Wan naqidu basirun. Dalam kitab sebut dan yang mengintai amat melihat. Boleh kata malaikat raqib atid pun boleh, kerana an-naqidu tu ay ar-raqibu, mana raqib, yang senantiasa duduk di kanan kiri kita tu ada malaikat raqib atid kanan, raqib atid kiri. Bukan raqib kanan atid kiri, bukan. Raqib atid kanan, raqib atid kiri. Raqib atid kanan mencatat segala perbuatan yang baik. Itu kita tengok semua. Raqib atid kiri mencatat segala keburukan kita. Dicatat tulis. Atau nak pakai secara hakikat boleh ke? Wan naqidu tu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia tu, Allah Ta'ala tu bukan setakat hak zahir saja kita dia tahu. Pah kau batin-batin. Al-alimu bi khafiyatil umur. Allah Ta'ala yang Maha mengetahui dengan segala hak tersembunyi pekerjaan kita. Hak orang ramai tak tahu. Tu dengan orang ramai tu bolehlah kita tipu, nampak berjuru, juga janggut, cakap anak ente tu nampak berjuru. Tapi dengan Tuhan, dengan Tuhan boleh tentu kita boleh tipu. Tuhan Maha mengetahui segala apa kita buat. Innallaha latifun khabir, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan teliti apa yang kita kerja. Wan naqidu basirun, dan orang yang mengintai, orang yang menyaksikan kita. Siapa? Allah Ta'ala pada hakikat lah. Kerana dia menyaksi tu siapa ke batin hati kita, dia tahu. Ada pun raqib atid batin hati tak tahu. Dia catat je. Si fulan semaya jemaah Isyak. Sudah tu baca surah Al-Mulk. Lepas tu gini. Tu lah. Ikhlas kata ikhlas, riak, ujub, sum'ah, takabur, itu raqib atid tak tulis tu. Tu habuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab tu kaedah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, nahnu nahsabu bizawahir. Kita ni wak kira hak zahir saja. Nahnu nahsabu bizawahir. Kita wak kira hak zahir. Kita tak ada hak nak hukum batil ke. Kenapa? Wallahu yatawallas sarair. Allah sahaja yang berhak menghukum orang tu ikhlas ke, riak ke, ujub ke, sum'ah ke, takabur. Jadi kadang orang tu hukum orang tu, ya ni tak ikhlas ni. Apa ya tu? Atau ustaz ni tak ikhlas ni, yang ngajar ni nak sebab nak salah raut ni. Macam ya tu. Dia tahu hati orang tu ikhlas tak ikhlas. Maka jangan ambil kerja tu. Jangan ambil kerja tu. Ni riak ni. Jangan. Tahu di mana kita. Sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah tu dia tahu apa hal dalam rumah dia. Orang tu saja apa. Orang tu dia tahu apa hak adalah hati dia. Seseorang tu dia tahu apa adalah hati. Siapa dia lagi hak tahu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Itu. Maka kita tu tak berhak. Melainkan kalau Allah Ta'ala wayak kita tak ada hak. Macam Nabi Allah Ta'ala wayak siapa hak munafik, siapa. Baru Nabi tahu. Kalau Allah Ta'ala wayak Nabi pun tak tahu siapa munafik, siapa. Tak tahu. Itu. Jadi kita tu hak lebih pada Nabi ni. Bapak munafik lah kau tu. Aduh. Jangan lagu tu yang bila wahyu tu orang tamu sebut orang tu orang ni munafik, ada? Tak ada. Nabi lagi hak wahyu turun pun jaga. Jaga, tidak mahu pecah kesatuan umat Islam gitu. Baik, wa naqidu basirun. Padahal orang yang mengintai mana siapa? Pada hakikatnya Allah, pada majah raqib atid lah. Basirun, maha melihat. Tu basirun tu sirat mubalarah tu. Amat melihat, maha melihat. Tu Tuhan tahu belaka apa kita buat. Tak payah duk tipu-tipu Tuhan. Wal ajalur qaribun, dan ajal. Tempuhan masa kita tu qaribun, dekat. Okey jauh dah. Kata umur berapa tu? 95 tahun. Masya Allah, panjangnya umur. Tak betul. Hak betulnya, pendek dong. Pendek. Kenapa? Karena mati itu semakin dekat. Kullu atin qaribun. Tiap-tiap yang mendatangi kita tu senantiasa semakin hampir, semakin dekat. Bukan semakin jauh dah. Kita yang rasa jauh dengan mati ni. Lambat lagi kok. Duk main kok. Lambat lagi kok. Kok. Situ mampu. Situ tak apa. Sebab tu kita tu tak boleh orang panggil orang panggil apa? Amal dia panggil. Amal tu apa? Bukan amal, amal.
Amal tu panjang angan-angan. Ya, panjang angan. Berasa lambat mati lagi. Nak buat tu, nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni. Tak ada duk kata dengan insya-Allah. Jika Allah Taala izin, jika Allah Taala kehendaki, tak ada. Pasti beres. Saya akan pergi esok. Aduh, dah sedap. Jangan. Dalam ayat Quran sebut tu, wala taqulu zalika ghada illa an yasha Allah tu, dalam surah Al-Kahfi ke sebut. Jangan kamu kata mu nak buat itu ini pada esok hari, melainkan kamu kena kata dengan insya-Allah. Kenapa? Supaya kita tu tidak termasuk daripada amal. Apa amal? Iaitu panjang angan. Rasa lama lagi mati. Jangan. Tu Ustaz boleh mari ngajar. Insya-Allah. Ni. Beres. Aduh. Beres. Nyamari je. Nyamari je. Bro, accident kat jalan mati bergerak gitu. Ada nyamari je tu. Sebab tu insya-Allah. Kita rancang boleh. Wak jadual siap ke apa, kena kata insya-Allah. Mudah-mudahan panjang umur jadi. Kenapa wal ajalu qaribun? Kerana ajal kita tu dekat, bukan jauh dah. Start je kita dilahirkan oleh mak kita di atas muka dunia ni, dekatlah dah dengan mati. Cuma tak tahu bila. Tak tahu bila tu jadi rasa panjang tu. Tidur keras, bangun pula. Tidur keras, bangun pula. Maka sebab tu Nabi SAW ajar kita setiap kali bila bangun daripada tidur tu kena kata sepatah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, mujurnya Tuhan, segala puji tu hakmu belaka. Tuhan tu ahyana, Tuhan tu yang menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mana kami mati sekejap. Mana? Tidur tu mati. Tidur tu seumpama mati juga sekejap. Karena Allah Ta'ala sebut ayat yang lain, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang menjaga roh-roh orang yang telah mati di alam barzakh. Wallati lam tamut, dan begitu juga roh orang yang belum mati lagi fi manamiha, ketika mana dia di dalam tidur. Allah Ta'ala jaga. Sebab tu kita tidur tu kan, ada tak semut masuk, ada tak? Kita nak tidur tu kita ambil kapas, sumbak siap lubang hidung, lubang jubur ke apa-apa. Takut buat tidur pani tak ada siapa nak jaga tubuh ni kan. Nyamat masuk semut koloi lipah ke tak ada dah sini. Pakai letak kepala kat kero tidur. Tak ada lipah masuk, semut masuk. Siapa jaga? Allah jaga. Itu. Maka sebab tu bila roh Allah Ta'ala balik semula dalam tubuh kita. Ketika mana kita tidur tu di alam ihlam, di alam mimpi. Bila Tuhan hantar balik masuk dalam tubuh kita tu, bangun jaga tu kan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan kepada Allah Ta'ala jugalah semuanya nanti akan dihimpun. Habis. Wasafaru ba'idun, dan perjalanan musafir ni, kita ni ibarat musafir. Dan perjalanan kita ni ba'idun, masih jauh, sangat jauh lagi, jalannya jauh. Tu perjalanan kita nak ke mana jauh tu. Perjalanan lil akhirati sebut gitu. Wasafaru ai lil akhirati, perjalanan nak pergi ke negeri akhirat. Apa maksud? Perjalanan nak pergi ke negeri akhirat, yakni perjalanan nak pergi kepada kejayaan akhirat tu. Itu. Ba'idun, sangat jauh. Kerana apa? Likasrati uqubatihi. Kerana banyaknya orang panggil uqubatihi, segala halangan-halangan. Banyak halangan. Benda dekat pun kalau roblok banyak lambat apa? Nak beli ke siapa? Betul tak? Fikir gitu lah. Kita balik kadang-kadang kuliah, ada ceramah mari Isra Mi'raj, ceramah Isra Mi'raj sudah pukul 10. Pukul 10 baru sudah. Main syok sikit, makan pukul 11. Balik nak pergi highway demo sekak. Demo sekak, bukan roblok polis dak, roblok ada ke hot style lori tiba-tiba slow depan 3-4 ekor. Tuk lampu lilat. Tak ada pasal-pasal. Slow. Pada dekat dah, lambat juga jadi.
Sebab apa? Sebab ada uqubat, ada halangan-halangan. Sama kita. Nak pergi ke negeri akhirat syurga tu jauh. Kenapa? Halangnya banyak. Ke nafsu, ke syaitan, ke manusia, ke anak bini, ke suami, ke macam aja. Nah, ke saing. Tu nanti akan disebut banyak lagi ni, tak tahu bila ni. Tu uqubatul ula wahia uqubatul ilmi. Aqabah yang pertama aqabatul ilmi. Halangnya yang pertama nak jadi hamba Allah ni menuntut ilmu. Lepas menuntut ilmu, al-aqabatus tsaniyatu, aqabah yang kedua, wahia aqabatut taubati, taubat. Lepas menuntut ilmu, taubat. Halangnya taubat pula. Ngaji, tahu dosa pahala, tak taubat berat. Taubat. Lagi akan cerita. Berapa uqubah? Ada 7 aqabah. 7 aqabah, 7 halangan-halangan. Aqabatut taubah, aqabatul ilmi, aqabatul awaiq, aqabatul awaiq. Mana? Dunia, makhluk, syaitan, nafsu. Banyak kan? Ada apa lagi? Banyaklah nanti lagi akhirlah. Aqabatul awarid. Aqabatul awarid halangan yang orang panggil kerja mari. Tu. Tawakal pada Allah, serah segala urusan pada Allah. Itu banyak tu nanti lagi akan. Nak sabar di atas segala bala-bala. Oh, banyaklah. Itu. Jadi perjalanan kita tu jauh habis. Wa ta'atu hiya azadu. Dan bermula ta'at itu ialah bekalan. Ta'at itu ialah bekalan. Jadi kalau orang tu tidak berbekal dengan bekalan ta'at, seolah-olahnya dia tu tidak berbekal nak balik ke akhirat. Sebab tu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk ke lubang kubur? Masuk lubang kubur situ bukan dengan makna hantar mayat masuk lubang kubur dah. Dia sendiri tu mati, orang nak tanya dia masuk lubang kubur. Man dakhala al-qabra, barang siapa yang masuklah ia barang siapa ke dalam lubang kubur bila zadin, tanpa membawa bekal, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, seolah-olah dia menyeberangi lautan tanpa menaiki sampan perahu kapal. Tak ada. Relax, pakai pergi berenang begitu, nak pergi tengah laut. Ingat kau swimming pool kali. Tu jawabnya apa? Mati lemah lah, binasa lah. Sama. Kita kalau mati tak bawa bekal takwa. Bekal apa dia bekal ni? Bekal taat takwa ni Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah olehmu nak balik ke negeri akhirat, dan sebaik-baik bekalan itu ialah takwa Allah. Takwa tu. Bukan duit, bukan harta, bukan pakat dah. Tu cuba tengok. Siapa hak mati-mati dah kaya sebelum ni? Tanah lebih kubur tak? Tanah lebih kubur ke? Bukan bila kaya juga atas langit lepas mayat. Ni kubur duduk ledar. Hebat setara mana pun klik kepada tanah. Itu. Pak harta dia bawa tak? Juta-juta dia duk kubur ni. Tak. Kain kapal. Tu pun tak poket. Ada kain kapal. Poket ada. Poket kain kapal. Nak selit duit 3-4 ya, 10 ya ke? Beli rokok le. Negeri barzah ni. Tak ada. Tak ada bawa apa. Tu tengok. Tu kita sebab itulah Tuhan tu suruh kita pergi ziarah kubur banyak. Alhaakumut takasur. Celakalah orang duk berlomba-lomba pada dunia. Berlomba. Nak jadi Perdana Menteri. Sayalah bakal, sayalah. Laka tu hayat. Sehingga bila? Hatta zurtumul maqabir. Sehingga dia kena pergi ziarah kubur. Dua makna. Sama ada dia mati tu, tak berlomba lah. Itu ni. Nak apa mati? Tak jadi ya Perdana Menteri. Contoh. Sengat di lagu kubur gitu. Hatta zurtumul maqabir. Hingga dia pergi ziarah kubur. Mana? Mati dulu. Lama tak ingat tu email. Allah, pergi Amerika mana hari ni baru sampai. Baru hatta zurtumul maqabir. Ataupun kita nak buat sifat hubbud dunia, hubbur riasah. Hubbur riasah tu mana cinta kepada pangkat. Cinta pada pangkat mana? No.
Wilah kambo pergi sama pejabat nan menteri. Tolonglah, serahlah kambo dah ni. Tak boleh tu. Nah, Nabi larang tu. La tas'alil imarat, jangan kamu minta-minta jawatan jangan. Patut kita tu bik jaga relax-relax, Rasul minta-minta lagi wari relax. Ni. Harus jadi Perdana Menteri kalau wari relax. Tapi duk pergi minta sama. Minta sama kan jadi kerja. Nah, Nabi tegah la tas'alil imarat, jangan kamu minta-minta jawatan jangan. Kenapa? Fa innaka, kerana bahawasanya engkau in u'titaha min mas'alatin, kalau diberikan di kau tu jawatan tersebut dari kerana meminta, wukil ta'alaiha, Tuhan tak tolong, Tuhan serah. Buat sendiri. Nah, kalau jadi sungguh dan menteri lah contoh, maka tak boleh turun minyak. Tak boleh hapus tu. Nah, tak boleh free BT-BTN. Sebab apa? Tuhan serah. Buat diri minta sangat ni. Nampak jelas sangat ni. Nak sangat ni. Orang ambil sendiri. Boleh dapat kan? Buat sendiri. Urus sendiri. Tapi sebaliknya, wa in u'titaha, jika diberikan akan dikau jawatan tersebut, min ghairi mas'alatin, tidak dari kerana meminta. Nak minta. Tak ada doa ayat pun Perdana Menteri yang keberapa bakal dalam tempoh menunggu. Tak ada. Nyat. Tu. Tak ada naik nama pun depan tu agung lah. Ada. Nah, ada. Tiba-tiba jadi. Nah. Maka Nabi oyak bukan aku oyak ni. Nah. U'inta 'alaiha, dibantu akan dikau oleh Allah 'alaiha, atas mengurusikan jawatan amanah jawatan tersebut. Itu. Jadi mudah-mudahan Allah Taala bantu apa? Dana Menteri ya kelapa gitu. Mudah-mudahan kita tak tahu. Kalau tak berjaya, tukar pula 2 tahun lagi. Itu lagu tu ya. Hidup demokrasi tak gitu. Cuma kalau kita rakyat ni tak mata, politikus pun jadi tikus, memang tak maju semua kita negara. Mana rakyat tak mata apa tak dia? Duk gila ke parti politik. Tak suka sangat ke parti politik. Tengok orang belanja politik tu gitu. Belak. Jadi politik yang alu wala yu'la alaih. Belak tu. Parti yang alu wala yu'la alaih. Nabi ajar Islam yang alu wala yu'la alaih. Islam tinggi. Tak ada lebih tinggi daripada Islam. Artinya kalau dia tu nama Islam, ngucap dengan syahadat, dia orang Islam, bangsa apa kau dia, parti apa kau dia, ideologi apa kau dia, maka dia tu saudara kita. Gitu. Ni. Tak beda kita. Kalau jumpa orang Islam tu masa muka gini. Nama apa? Mama. Hati apa? Cak Belong. Cak Belong. Masya Allah. Sama lagi. Baru senyum Nathan. Parah. Kena sama parti dulu baru senyum. Ngaji di mana orang Islam lagu tu? Ni. Islam aja, Islam ya'lu ala yu'la alai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah Islam ni. Saudara aku ni. Baik selalu. Dalam muka saudara kita. Tu lagu tu. Maka tak akan maju dalam negara ni kalau kita duk main sistem parti semua. Sistem parti. Lagu mana tengok? Sistem parti. Kerajaan parti tu. Kerajaan apa? Pelik. Apa ini gitu? Tak betul itu tu. Kerajaan negeri Kelantan. Kerajaan negeri Selangor. Kerajaan negeri Kedah. Gitu ya cukup lah. Tak usah letak lah kerajaan Islam ke kerajaan. Lepas tu kalau kerajaan Islam negeri Selangor. Lepas tu kerajaan kafir negeri Kedah. Gitu. Ngaji mana bodoh gitu ke politik. Ni. Kerajaan negeri cukup. Ada. Tak usah ada parti. Kerajaan PAS, kerajaan PS, kerajaan BN. Gapo lah gitu. Patut aku tak ada parti macam aku ni tak ada parti. Patut tak ada kerajaan lah aku je. Sedap lah. Ni. Boleh tepuh lampu merah. Ikut sokong nak gapo. Kalau boleh tanya saya tak ada kerajaan. Cik. Kerajaan ni kerajaan negeri. Kerajaan BN. Kerajaan PS. Kerajaan PAS. Mati lah gitu. Lepas beli raya, lepas ngondi, kerajaan Malaysia, kerajaan negeri, cukup dah. Menaungi semua rakyat jelata, rakyat jelita. Menaungi semua, tak kira siapa. Itu baru politik Islam. Husnul tadbir bi riayati syu'uril ummah fi dakhil ad-daulah wa khariji wa riayati maqasid syar'iyyah al-kulliyah al-kamiyah al-juz'iyyah. Begitu. Kecek pak politik boleh tak nak kecek lah kan kitanya. Dia kata ustaz tak ada parti, ustaz tolak politik ni. Bukan politik tu parti. Parti tu alat orang-orang yang nak dapat kuasa.
Tungun dia ngundi. Ni. Ada orang tu tak faham politik tu apa makna. Hak tak tadi. Hak tidak boleh pisah daripada Islam. Nah. Tu. Habis itu. Tu. Fala budda minha, maka tak dapat tidaklah engkau tu daripada taat. Kenapa? Kerana taat tu ialah bekalan. Ada kita nak pergi sapi, bawa bekalan dah. Bawa. Nak pergi ke Jepun, nak pergi Korea mana bawa siap dah. Ngak, Maggi, gapo semua dah tu ni. Takut tak jumpa makanan sana halal. Bawa siap-siap. Kalau pergi dengan spendo saja mati tu. Kata ni. Nak bawa dengan baju, dengan kain tolak, dengan selimut, dengan apa lagi weh? Kain pelekak. Nanti ni kena bawa lah. Lekat sabit apa? Musafir kan ni? Bawa bekal. Lagu tu. Habis nak berhenti mana pula kita ni? Sudahlah. Wahya dan bermula tak apa 2 bulan potong. Wahya dan bermula ia taat tadi tu. Wahya dan bermula ia taat tadi. Tu. Dan ialah wahya dan ialah taat tu faitatun lupu. Tu lupu apa? Lupu daripada hamba tadi. Setiap kali kita nak buat tu banyak ibadat saja, tidak ada taat mana. Ibadat saja. Mana? Zahir ibadat. Tapi taat ada dalam. Bermaksiat dalam ibadat. Mana? Riak, ujub, takabur, semua. Terawih 20, gebah lebih hidup. Tak tahu. Tu. Allah Akbar. Ni baru iya terawih. Lapar tadi gibah. Buat nganyi kau kata tu. Tak tahu ni. Tu berat tu. Ibadat saja banyak tu. Itu ingat bapak kita. Kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahruat ta'at. Ramai orang bangun sembahyang malam ni tapi tak dapat apa Nabi royak daripada bangun dia tu, mereka jaga dengan letih nak saja duk. Rokok sujud 20 rakaat lah tu saja. Apa? Ibadat berdaki dengan maksiat. Maka sebab tu Sayyidina Ali tu kan, bila raya sekali tu dia tak pakai baju baru orang raya pakai baju baru lah weh. Nanti ni Sayyidina Ali sekali tu tak pakai baju baru je, pakai baju buruk gitu. Gak sahabat pergi jumpa Sayyidina Ali, kita era semua Sayyidina Ali pergi raya lah kita kata. Tengok Sayyidina Ali pakai baju kepekak buruk, pakai dacak koyak gitu ya. Sahabat tegur, "Wano yang Ali pergi raya kan ni? Orang pakai dengan sapi dengan terkoluk ke apa tu. Pakai dengan janguk, dengan comel lah. Wano pakai baju buruk ni?" Maka Sayyidina Ali tu jawab kan, "Laisal idu liman labsul jadid." Bukanlah hari raya tu orang yang pakai baju baru. Innamal aidu, hanya sahaja hari raya tu yang sebenar liman ta'atuhu tazi, bagi orang yang bermula taatnya itu bertambah. Bukan ibadat tu tazi saja dah. Kalau ibadat saja bertambah tapi haba'an mansura tak ada hijau ke? Ya taat tu anak. Tu. 2 rakaat pun imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sembahyang malam, Nabi kata man qama ramadhana, siapa hidup sembahyang malam Ramadan tapi imanan wahtisaban, penuh keimanan dan mengira-ngira pahala. Bukan duk tengok orang tu, tengok orang tu. Tengok orang tu, tengok orang ni, orang lain sembahyang ke sembahyang ke. Tak jadi tu. Orang lain turun, aku turun. Tak jadi tu. Tu dia bagi taat. Wahya dan ialah taat tu faitatun lupu daripadanya daripada hamba. Tu. Fala kata tu. Fala maraddalaha, maka tidak dapat mengembalikan tidak dapat mengembalikan baginya bagi taat tu. Betul tak gitu ah? Betul dah? Betul dah? Tu. Fala maraddalaha, maka tidak dapat mengembalilah seseorang tu, hamba tadi itu, laha dia akan taat tadi itu. Bila? Apabila lupu. Bila lupu hak kita tinggal sebelum badan ni, nak dapat kembali tak ada dah. Hak hari ni qada tetap qada. Nanti ni qada tetap qada. Kita nak kembali balik hak zaman kita lupu. Zaman tak semaya mula nak muda balik. Lah ni umur 50 dah. Dulu tak semaya umur muda-muda dulu.
Umur 50 baru menyesal taubat. Ya Allah, bawa baliklah saya umur 20. Ya Allah, saya nak start semaya dah ni umur 20. Kalau saya tak boleh 50 situ naik 51, 52, 53, 54. Tak boleh kelik dah. Dah hak 20 lepas dia dah. Nah. Sebab tu Nabi kata, irtanim khamsan qabla khamsin. Nah, irtani mana rebut peluang keemasan olehmu 5 sebelum 5. Mana? Sehat sebelum sakit. Tu masa sehat tak mayat. Masa sakit tu mula nak mayatnya sekarang. Jangan gitu. Masa sakit pun kena semayat. Kata ni. Artinya masa sehat tu kita semayat sempurna. Nah, masa sakit tu penatlah sikit kita susah. Nah, kena semayat juga. Masa kaya sebelum miskin. Masa kaya kan berjalan apa korung. Melengok. Tak tengok hilir kiri kanan. Nanti ni duit jangan ke 50 hiyar nak jatuh surah. 50 sen pun dah. Nah, kedekut, pahit. Bawa jatuh bengkerak ni kan, mari tengok orang tu, tengok orang ni, mari seorang masjid duk peluk tabur masjid ni. Tengok. Nah, jangan lagu tu jangan. Masa luar sebelum apa? Sibuk. Nanti masa apa lagi weh? Masa apa? Masa sehat sebelum sakit. Masa muda sebelum tua. Nanti ni. Masa muda rajin duk di apa? Apa tu? Nanti apa dah main tu? Futsal. Main futsal dekat Allah. Main tu hoki lah, futsal lah, bowling lah. Habis dalam main. Semaya pun tinggal apa. Alah ketua ni kan. Sakit orat lah. Allah lah, kalulah saya muda. Senang ke mari surah untuk main kalu dah lah. Kalu ni hak perangai syaitan tu. Lau taftahu fi'li syaitan. Lau yang membuka perangai syaitan tu lagu tu. Itu jangan lagu tu. Akhir sekali apa? Mana? Hidup sebelum mati. Tu tak ada apa. Mati tu last sekali dah tu. Tu. Tu lau apa? Farji'na na'mal salihan inna mukinu. Apa dalam Quran sebut tu? Tak ingat dah tu. Apa dah ayat Quran tu? Apa? Farji'na na'mal salihan inna mukinu tu. Dalam Quran sebut tu. Patah baliklah kami atas muka dunia. Kami nak buat amal soleh dah. Tak ada dah tu. Bila mati tak ada lah. Jadi jangan miskin kita pun tak derma, jangan bila kita tua tak ibadat sakit orat dah. Tuhan tahulah saya sakit orat. Jangan gitu. Tetap juga kita kena rebut peluang. Kenapa? Yang terakhirnya hidup sebelum mati. Habis. Faman zafara biha faqad faza wa sa'ida abadal abidina wa dahrad dahirina. Maka barang siapa yang mendapatkan dengan dia dengan taat, faqad faza, maka sesungguhnya berjayalah ia, wa sa'ida, dan bahagialah ia, abadal abidina, selama-lamanya, wa dahrad dahirina, sama-sama senantiasa selama-lamanya juga. Itu maksud berkekalan sama-sama, kebahagiaan sejati, kejayaan yang sebenar. Wa man fatahu zalika khasira ma'al khasirina, dan barang siapa yang luputlah ia man tadi itu daripada demikian itu ketaatan, khasira nescaya rugilah ia, ma'al khasirina, beserta dengan orang-orang yang rugi. Wa halaka, dan celakalah ia, ma'al halikina, bersama-sama dengan orang yang celaka. Habis. Kita berhenti situ. Fasara hazal khatbu izan wallahi mu'dalan. Berhenti situ. Maka jadilah kebinasaan itu tiba-tibanya demi Allah, mu'dalan, penyakit yang amat sukar. Wallahu a'lam wa ilmu wa tu pun bukan stesen lagi tu. Bukan tu. Tapi berhenti kalau tidak stesen tu mana tu? Kemudian tak kala jauh. Fasara, maka jadilah hazal khatbu, akan ini oleh ini kebasaan. Fasara hazal khatbu, maka jadilah oleh ini kebinasaan, idzan, tiba-tibanya, wallahi mu'dalan, demi Allah, penyakit yang amat sukar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi
ما علمت منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Allah, doa-doa lah weh, pondok kita ni slow sikit kutipai tanah wakaf ni.